وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Carilah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati malaikat dalam keadaan kamu adalah orang-orang Islam. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan kepada kita secara umum peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Maksudnya, Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di kelilingnya, supaya kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, dan sesungguhnya Dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya, yakni malaikat Jibril, pada tempat yang lain, yakni pada peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Melihatnya di Sidratul Muntaha. Di situlah terletaknya syurga yang menjadi tempat kembali kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh. Peristiwa Al-Isra' Al-Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang sangat penting, yang telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, dan diterangkan secara terperinci di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama-ulama hadis menyatakan bahawa
seramai tidak kurang daripada 20 orang sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Sehingga pada tahap ianya adalah merupakan satu khabar yang mutawatir, yang tidak boleh dinafikan. Bahkan ianya adalah merupakan sebahagian daripada pegangan akidah orang-orang yang beriman. Kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah risalah yang menyatakan berkait dengan peristiwa yang sangat penting ini. Satu peristiwa yang menggambarkan perjalanan di antara kehidupan di atas dunia ini dengan hari akhirat. Untuk menyatakan kepada orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya inilah dia matlamat dan tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dan menciptakan kita di atas muka bumi ini. Hidup di atas dunia untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah, yang seterusnya akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah setelah mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Setiap perincian peristiwa yang berlaku di dalam Al-Isra' wal Mi'raj semuanya mempunyai kaitan di antara kehidupan di atas dunia sehinggalah kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pada malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain sebagai satu bukti penyatuan akidah, penyatuan agama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang rasul. Semua rasul menyeru dan mengajak kaum dan umat masing-masing, abdikan diri kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada taghut. Walaupun di antara nabi-nabi dan rasul-rasul berlainan syariat, tetapi agama mereka adalah satu. Agama yang menyeru kepada mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Agama yang memberikan amaran kepada kaum dan umat masing-masing bahawa sesungguhnya di sana adanya satu hari, hari akhirat, hari yang mana manusia semua akan dibangkitkan dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemilihan bumi Palestin, Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa di dalam peristiwa Al-Isra' Al-Mi'raj adalah merupakan satu pemilihan yang mempunyai kaitan yang sangat rapat di antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih tempat-tempat yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Allah Ta'ala mampu untuk terus mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram naik ke langit dan seterusnya naik ke Sidratul Muntaha. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dan singgah di tempat-tempat yang lain, kemudian dinaikkan ke langit dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Tetapi Allah Ta'ala memilih bumi Palestin
Allah Ta'ala memilih Baitul Maqdis. Allah Ta'ala memilih Masjidul Aqsa. Kerana ianya mempunyai kaitan yang sangat rapat di antara kehidupan di atas dunia ini, sehinggalah berlakunya hari akhirat. Oleh kerana itulah, jikalau kita teliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan berkenaan dengan tanda-tanda dan alamat-alamat berlakunya akhirat, sebahagian besar daripadanya berlaku dan berkisar di sekitar bumi Palestin, Syam dan tempat-tempat yang berdekatan dengannya. Sama ada ianya yang telah berlaku, di antaranya ialah apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, dikalahkan Rum, dan selepas daripada mereka dikalahkan, mereka akan dimenangkan. Peristiwa ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bala tentera Rom dikalahkan oleh Parsi di bumi Palestin. Allah Ta'ala mewahyikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Rom akan mengalahkan pula bala tentera Parsi fi bid'i sinin, selepas daripada beberapa tahun daripada itu. Dan ianya benar-benar berlaku, membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila bumi Palestin, Baitul Maqdis dibuka oleh orang-orang Islam, Batrik, padri yang menjaga kunci pintu Baitul Maqdis, tidak mahu menyerahkannya kepada tentera Islam, melainkan kepada ketua kepada mereka. Lalu terpaksalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang daripada Madinah, pergi ke Baitul Maqdis. Setelah Batrik, padri agama Kristian, bertemu dengan Sayyidina Umar, beliau mengatakan bahawa inilah dia sifat-sifat dan ciri-ciri yang disebut di dalam agama kami, bahawa sesungguhnya kota Baitul Maqdis akan diserahkan kepada lelaki ini. Begitulah juga apa yang dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan tanda-tanda berlakunya hari akhirat dan hari kiamat, yang berkisar di sekitar bumi Palestin, negara Syam dan negara-negara yang berdekatan dengannya. Antaranya ialah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Qila aynahum ya Rasulullah? Qala hum fi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap ada satu kumpulan daripada kalangan umatku yang menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak boleh untuk menghina mereka. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka wahai Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Inilah apa yang terbukti di sepanjang sejarah, termasuklah apa yang berlaku pada hari ini. Terbukti kebenaran apa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa tetap ada di sepanjang zaman mereka yang menegakkan agama Allah, khususnya yang berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis.
Begitulah juga hadis-hadis yang menerangkan berkait dengan Imam Mahdi, berkait dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, berkait dengan fitnah Dajjal, berkait dengan fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Semua peristiwa-peristiwa yang belum berlaku ini yang dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berlaku di sekitar bumi Palestin. Di sinilah kepentingan peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj. Bukan sahaja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada umat Islam di sepanjang zaman, untuk memberikan keyakinan di dalam diri kita bahawa sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan risalah yang benar, yang mesti diikuti oleh semua umat manusia pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh, serta mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.